Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syafiqah, wartawan anda untuk hari ini. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Negara, Wanita dan Kanak-kanak, masalah remaja yang lari daripada rumah bermula pada tahun 2019 hingga 2022 dan meningkat dari tahun ke tahun. Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu. Dipercayai keluar dari rumahnya dari Taman Kota Sarang Semut Alustar Kedah mengikuti teman lelakinya yang berusia 21 tahun. Kehilangan itu disedari oleh ibunya sekitar jam 2.30 petang Sabtu. Menurut Lokabi, masalah lari daripada rumah ini merupakan membawa maksud seseorang individu yang bertingkah laku buruk mengambil keputusan untuk keluar daripada rumahnya tanpa persetujuan dan pengetahuan ibu bapa serta adik-beradiknya lain. Individu-individu seperti ini merasakan apabila mereka berada di rumah, mereka tidak berasa gembira dan mereka lebih selesa berada bersama kawan-kawan yang lain. Kembali pada rakan setugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Siti Syamsiah dalam informasi mengenai lari rumah. Tahukah anda bahawa sekiranya remaja itu lari rumah, terdapat beberapa kesan negatif yang akan dihadapi olehnya. Baiklah, antara informasi mengenai lari rumah ini ialah jenis-jenis lari rumah, punca-punca masalah remaja lari rumah, kesan kepada diri dan orang lain sekiranya berlaku lari rumah, langkah mengatasi masalah lari rumah ini, dan pesanan terhadap diri sendiri dan orang lain. Baiklah, terdapat 3 jenis lari rumah. Yang pertama ialah pelajar yang keluar dari rumah selepas waktu persekolahan. Sebagai contoh, mereka akan menghabiskan waktu yang terluang bersama rakan-rakan mereka, seperti bermain game di pusat beli belah, seperti menyinggah di kedai makan sehingga lewat malam. Yang kedua ialah remaja sengaja pulang lewat ke rumah atas alasan mereka menghadiri program yang dilaksanakan di sekolah mereka, walhal mereka tidak pernah menghadiri program tersebut. Hal ini berlaku kerana mereka ingin meluangkan masa bersama rakan-rakan mereka dengan lebih. Oleh kerana mereka beranggapan bahawa rakan mereka sering memahami keadaan mereka dan mereka lebih rasa disayangi oleh rakan-rakan mereka berbanding dengan ibu bapa mereka. Dan yang seterusnya, yang ketiga, remaja lari rumah tanpa dikenal pasti. Perkara ini boleh mendorong remaja ke arah pergaulan bebas. Hal ini juga berlaku kerana struktur keluarga yang lemah. Seterusnya, punca-punca masalah remaja lari rumah. Terdapat 5 punca-punca remaja lari rumah. Antaranya yang pertama ialah tekanan remaja terhadap kehendak keluarga. Sebagai contoh, ibu bapa mereka amat menekan anak-anak mereka agar mendapat skor A dalam semua subjek mata pelajaran. Oleh kerana mereka agak terasa beban, mereka menjadi stres dan mereka tidak tahu ingin meluahkan kepada siapa selain daripada rakan-rakan mereka. Punca yang kedua ialah kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Seperti yang kita tahu, ibu bapa kita bekerja daripada pagi sehingga ke malam. Oleh kerana itu, ibu bapa kita tiada masa yang dapat diluangkan untuk kita semasa hari cuti, semasa hari bekerja, semasa waktu malam. Oleh kerana itu, anak-anak terasa tersinggung dengan perbuatan ataupun tingkah laku ibu bapa tersebut. Dan mereka beranggapan bahawa rakan mereka adalah keluarga mereka. Punca yang ketiga ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ini terbagi kepada 3 kategori, iaitu rakan sebaya sekolah, rakan sebaya luar sekolah dan rakan sebaya media sosial. Oleh kerana remaja tersebut ramai kawan dalam 3 kelompok ini, mereka terpengaruh dengan hasutan, mereka terpengaruh dengan cara hidup kawan-kawan mereka yang bebas dan tiada had yang diletakkan oleh sesebuah keluarga tersebut. Punca yang keempat ialah kurang didikan agama dan moral. Oleh kerana kurang didikan agama, maka mereka tidak faham dan juga tidak mengetahui peranan seorang anak mengikut ajaran Islam yang sepatutnya. Dan mereka juga tidak mengetahui dan tidak mengindahkan perkara-perkara yang halal dan juga haram. Oleh kerana mereka kurangnya didikan berkaitan dengan agama, seperti pergaulan bebas, minum minuman keras dan tidak menghormati ibu bapa, walaupun ibu bapa mereka kurang memberi kasih sayang terhadap mereka. Dan punca yang kelima ialah mereka sering ditolak oleh rakan sekolah dan juga guru. Sebagai contoh, remaja tersebut sering dibuli di sekolah, sering ditertawakan dan diejek oleh rakan-rakan mereka di sekolah, sering dimalukan oleh guru sendiri semasa berada di dalam kelas kerana tidak mendapat keputusan yang baik di dalam setiap
peperiksaan yang diadakan. Dan seterusnya ialah disisihkan oleh rakan-rakan kelas mereka. Oleh itu timbulnya perasaan tertekan kerana mereka tidak tahu ingin meluahkan kepada siapa. Oleh kerana itu mereka menanggung bebanan yang besar sewaktu mereka di usia remaja. Mari kita pergi kepada kesan masalah lari rumah terhadap diri sendiri dan orang lain. Terdapat beberapa kesan yang negatif. Sekiranya remaja itu melarikan diri, mereka hilang tempat untuk berteduh oleh kerana mereka masih lagi di usia remaja. Dan seterusnya, oleh kerana mereka tiada pekerjaan yang tetap dan mereka ada masalah kewangan untuk membayar kos-kos perumahan ataupun bilik sewa dan sebagainya. Dan nyawa mereka agak terancam kerana mereka tiada tempat perlindungan. Seperti yang kita tahu di luar sana, terdapat pelbagai bahaya dari segi rompakan, dari segi penculikan, dari segi kes rogol dan sebagainya. Itu kita ingin mengelakkan perkara-perkara yang buruk seperti itu terjadi. Dan dari segi orang lain ataupun masyarakat, maruah diri dan maruah keluarga akan tercalar. Dan seterusnya, bagi remaja di luar sana, tindakan lari rumah ini adalah tindakan yang betul kerana bagi mereka bukanlah satu masalah yang besar. Tapi hakikatnya kita tidak mengiyakan perkara yang salah, betul? Dan seterusnya, kita perlu mengelakkanlah perkara-perkara ini berlaku. Seterusnya kita pergi kepada langkah mengatasi masalah ini. Terdapat juga beberapa langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Antaranya ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlulah memberi kasih sayang yang cukup kepada anak-anak mereka agar mereka tidak rasa disisih, mereka tidak rasa sunyi, mereka tidak rasa sedih dan perkara-perkara yang negatif yang akan berlaku. Dan seterusnya, ibu bapa perlulah memantau anak-anak mereka. Dan seterusnya ialah ibu bapa perlulah memantau anak-anak mereka dengan siapa anak-anak mereka berkawan, ke mana anak-anak mereka pergi dan tahu jadual persekolahan anak-anak mereka dengan lebih jelas dan lebih tepat. Dengan cara bertanyakan kepada guru anak-anak ataupun bertanyakan kepada kawan anak-anak kita tentang keberadaan anak kita. Dan yang seterusnya, ibu bapa menghadkan masa yang boleh anak mereka keluar. Contohnya, hanya 4 jam sahaja keluar dan balik sebelum maghrib ataupun sebelum pukul 10 malam. Okey, dan seterusnya ialah ibu bapa perlulah meluangkan masa bersama anak-anak mengenai dengan soal hati ke hati. Contohnya macam ibu bapa bertanyakan kepada anak-anak mereka mengenai masalah yang anak-anak mereka hadapi seperti masalah di sekolah, masalah pembelajaran, masalah kewangan yang diperlukan di sekolah dalam masa terdekat seperti membeli baju sukan, membeli buku latihan dan sebagainya. Dan seterusnya, ibu bapa perlulah memberi ganjaran kepada anak mereka sekiranya anak mereka mempunyai ataupun melakukan perkara yang baik seperti mengemas rumah, seperti mendapat keputusan yang baik di dalam peperiksaan. Dan perkara ini dapat memujuk anak-anak mereka daripada mereka sedih dan berubah menjadi gembira. Dan mereka akan rasa disayangi oleh mak dan ayah mereka. Dan itulah antara langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Terdapat beberapa pesanan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Antaranya ialah kita haruslah berfikir sebelum bertindak. Tidak kiralah apa jua masalah yang kita hadapi, kita perlulah berfikir dengan cara yang rasional, cara yang betul dan tidak salah di sisi undang-undang dan juga di sisi agama. Dan seterusnya, bertindak sebelum kesal. Disebabkan kita ingin mengelakkan perkara yang berlaku dan seterusnya berlaku perasaan kesal, maka kita perlulah berfikir sebelum bertindak. Okey, seterusnya, sekiranya kita mempunyai kawan-kawan yang ada masalah keluarga, masalah mengenai anak-anak mereka, kita perlulah memberi sokongan kepada mereka kerana ini adalah satu nilai yang moral untuk kita sama-sama membantu kawan-kawan kita di dalam menghadapi masalah. Contoh lain juga, sekiranya kita tahu bahawa jiran-jiran tetangga kita mempunyai masalah ataupun bebanan yang dipikul oleh mereka, kita haruslah mengambil peranan di mana kita memberi sokongan kepada mereka, kita memberi solusi ataupun cara mengatasi masalah mereka. Dan itulah yang dipanggil dengan jiran tetangga yang bersatu padu. Walaupun kita berlainan bangsa, berlainan agama, berlainan kaum, tidak bermaksud kita tidak boleh memberi dorongan atau memberikan tanggungjawab sosial kepada mereka. Dan seterusnya, ingatlah bahawa setiap masalah mempunyai jalan penyelesaian. Setiap penyakit pasti akan ada kesembuhan. Sekian sahaja daripada saya, kembali ke rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah, cegah sebelum parah.
Sekian saja daripada saya, Syafiqah, wartawan anda hari ini.